Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang bersenam di Taman Tasik Shah Alam yang berhampiran dengan Kompleks PKNS. Saya berbasikal dan sambil itu saya nampak jambatan gantung. Dan terus saya terfikir untuk membuat satu video yang menerangkan tentang ilmu hadis. Apa kaitan ilmu hadis dengan jambatan gantung? Okey, ia adalah satu analogi yang moga-moga dapat membantu kefahaman kita tentang sanad hadis ataupun darjat hadis ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jambatan gantung ataupun suspension bridge ini ia terdiri daripada banyak pelantar-pelantar kayu yang kemudiannya diikat oleh tali. Pelantar yang kukuh, tali yang kukuh akan menghasilkan jambatan gantung yang kukuh sehingga boleh menampung kapasiti maksimum 11 orang dan berat maksimum 836 kilo. Seandainya pelantar itu ada yang reput, ada yang lemah, maka ia bukanlah jambatan gantung yang bagus sebab orang berjalan boleh terjatuh, atau tali yang menghubungkan antara pelantar-pelantar itu reput, dia boleh menyebabkan jambatan gantung itu terputus. Demikianlah juga tuan-tuan dan puan-puan ilmu sanad dalam bidang hadis ya. Sanad ini adalah apa yang menghubungkan antara imam hadis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad itu ada perawi-perawi hadis, yang perawi itu kita semak dari sudut fiqhnya, dari sudut dhabitnya dan aspek-aspek yang lain, hafalannya apa semua tu. Dan kemudiannya perawi ini tidak cukup saja dari aspek itu, tapi hendaklah juga dipastikan bahawa mereka ini saling bertemu antara satu sama lain dan saling menerima hadis antara satu sama lain. Jadi ada dua aspek ya, perawi itu sendiri dan yang menghubungkan antara perawi itu. Jadi sanad ini ia umpama jambatan gantung. Para perawi hadis itu adalah pelantar-pelantar kayu dan yang menghubungkan antara perawi-perawi hadis itu adalah tali yang menghubungkan pelantar-pelantar itu. Jika perawi hadis itu lemah, ia umpama pelantar kayu yang lemah. Jika faktor yang menghubungkan mereka itu terputus, ia umpama tali yang terputus. Menjadilah ia sanad yang munqati, yang terputus ya. Umpama jambatan gantung yang terputus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dikabutkan sebagai ilmu sanad. Baik. Katakanlah jambatan ini sudah agak uzur, kayunya ada yang reput, talinya pun reput. Apakah kita hendak menyeberanginya? Katakan pula ya, jambatan ini kalau tengok tanah di bawahnya mungkin 3-4 kaki saja tinggi. Katakanlah kita ni pergi mountain climbing, kita pergi hiking, kita nak menyeberang satu gaung yang sangat dalam. Ataupun ada sungai yang sangat deras di bawahnya, kita nak menyeberanginya. Tetapi jambatan itu lemah. Jambatan itu dhaif. Kita nak seberang ke tidak? Apakah kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menyeberanginya? Sudah tentu tidak. Itu senario pertama. Senario kedua, dekat sebelah tu, Jabatan Perhutanan telah pun membina jambatan gantung yang baru, pelantar yang baru, kukuh, tali yang menghubungkannya adalah kukuh. Ia adalah jambatan yang sahih. Nak pakai yang dhaif ke nak pakai yang sahih? Mesti kita pakai yang sahih kan? Kelentonglah kalau nak kata pakai yang dhaif tu. Kelentonglah nak pakai jambatan yang dah reput apa semua ni untuk menyeberangi gaung yang dalam, untuk menyeberangi sungai yang deras di bawahnya. Sudah tentu kita akan pakai jambatan yang sahih. Demikian juga dalam bidang hadis. Dalam sesuatu bab itu sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada hadis-hadis yang hasan. Tapi entah kenapa sebahagian agamawan ni begitu suka dengan hadis yang dhaif. Saya begitu suka. Ya, apabila kita cuba menjelaskannya, dia kata tak apa. Para ulama kata boleh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila para ulama berkata boleh guna hadis dhaif, mereka meletakkan sejumlah syarat-syarat. Sebagaimana sebagai analogi, jika tetap hendak guna jambatan yang dhaif ini, maka Jabatan Perhutanan telah meletakkan beberapa syarat. Antaranya, maksimum satu orang saja ketika melintas. Orang tersebut pula berat maksimum 50 kilo. Ketiga, hendaklah diikat tali keselamatan. You must be treated to a safety rope. Keempat, apa-apa berlaku, jangan saman. Jangan dipertanggungjawabkan Jabatan Kehutanan. Dan yang kelima, use at your own risk. Pakai atas tanggungjawab anda sendiri. Ada syarat-syaratnya. Bukan boleh pakai saja. Demikian juga dalam bidang hadis. Apabila jumhur, apabila kebanyakan
para ulama hadis berkata boleh guna hadis dhaif, mereka meletakkan sejumlah syarat. Pertama, sanad hadis itu dhaifnya ringan, bukan dhaif jiddan, bukan hadis palsu. Maknanya jambatan gantung tu kalau nak pakai juga, ia sekadar reput yang sikit-sikit saja. Bukanlah yang pelantar dah tak ada, tinggal lubang-lubang besar, tali ada kiri kanan kan, sebelah dah ada, sebelah tak ada. Bukan sampai begitu. Jadi kelemahan yang ringan. Syarat yang pertama ni pun kebanyakan hadis dhaif tidak menepati syaratnya. Kenapa? Sebab bila para ustaz ini, bila sebahagian agamawan ini mereka gunakan hadis dhaif, bila kita tanya, boleh ke ustaz hadis ni riwayat siapa, darjah apa, mereka jawab, para ulama kata boleh pakai hadis dhaif, jangan tanya-tanya. Yang tanya-tanya tu Wahabi. Okey, mereka sendiri tak semak darjah hadis tu. Entah-entah tak ada sanad, entah-entah tidak ada asal usulnya, entah-entah dhaif jiddan. Tanya riwayat kitab mana pun tak tahu. Ada kitab Imam Ibnu Adi. Ibnu Adi tu akan fi du'afa rijal. Okey, jadi mereka sendiri tak semak darjah tu, mereka main tembak je, lantak je hadis tu. Bila orang soal, para ulama kata boleh pakai hadis dhaif, padahal mereka sendiri tidak semak ya. Jadi syarat pertama, kelemahan yang ringan, umpama jabatan gantung yang kayu sikit-sikit je reput, tapi boleh pakai lagi, tali kedua-duanya pun okey lagi, bukanlah yang berlubang-berlubang, lubangnya jauh besar, tali tinggal sebelah apa ya, bukan sebegitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak boleh menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tidak boleh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian. Tapi hendaklah sekadar mengisyaratkannya, diriwayatkan dalam sebuah hadis sekian. Samalah juga sebagaimana kita guna jambatan gantung ini, tidak boleh menyandarkannya kepada jabatan perhutanan. Anything happen is on you, not on me. Tak. You sendiri pakai, okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, tak boleh membina apa-apa hukum di atasnya. Tak boleh berdasarkan hadis dhaif itu digunakan untuk mengeluarkan, mengistimbatkan hukum wajib ke, sunat ke, makruh ke, haram ke ya. Ada syaratnya di situ. Samalah juga pakai jambatan gantung ini, tidak boleh membawa beban ekstra. You alone ni, backpack yang berat-berat tu tinggal. Okey, ini sebagai contoh ya. Jadi nak pakai juga jambatan gantung yang lemah, ada syarat-syaratnya. Demikian juga nak pakai hadis yang lemah, ada syarat-syaratnya. Tapi sekali lagi, kalau dalam bab itu, dalam isu itu, dalam persoalan itu sudah ada hadis yang sahih, sudah ada hadis yang sahih, yang nak pakai juga yang dhaif tu kenapa? Bayangkan diri anda ya, wahai penceramah, wahai ustaz yang suka sangat dengan hadis dhaif ni ya. Anda pergi mountain climbing, panjat gunung, pergi hiking. Hiking kot bahasa Melayu apa? Okey, tak apa. Anda nak kena seberang satu gaung yang dalam, ada suspension bridge, jambatan gantung. Anda tengok-tengok, jambatan ni aku rasa dhaif. Hasan tidak sahih tak? Nak seberang ke tidak? Ada yang sahih kat sana, ada yang baru, yang kukuh, yang nampak solid, yang aku rasa okey. Sudah tentu anda akan ambil jambatan tu dan meninggalkan jambatan yang meragukan ni ya. Demikianlah juga ilmu hadis ya. Hadis ini melibatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melibatkan urusan dunia akhirat kita, syurga neraka kita. Sudah tentu kita akan memberi prioriti kepada hadis yang sahih, dan seboleh-bolehnya tak payahlah hadis dhaif tu. Kalau nak pakai juga pun, kalau nak seberang juga jambatan gantung yang lemah ini, ikutilah syarat-syaratnya. Di mana syarat pertama pun tak lulus. Kan tadi syarat pertama nak lintas jambatan ni berat maksimum 50 kilo kan? Siapa 50 kilo di sini? Saya sendiri 90 kilo. Syarat pertama pun tak lepas. Jadi kebanyakan hadis dhaif, syarat pertama pun tak lepas, iaitu kelemahan yang ringan. Kenapa tak lepas? Sebab mereka tak semak pun. Tak semak pun sanadnya. Tak semak pun perawinya. Nak semak macam mana? Semak pun tak tahu kan. Jadi tak tahu hadis tu apa darjatnya. Kadang-kadang sanad pun tak ada. Okey, tidak ada asal usulnya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga ya dengan analogi jambatan gantung ini kita dapat faham tentang ilmu hadis, khasnya ilmu sanad, dan perbezaan antara hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih. Ayo kita membiasakan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Jika nak pakai juga hadis yang dhaif, perhatikanlah syarat-syaratnya. Jangan main langgar saja ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Sebelum tu jabatan ini okey tau. Ini MBSA kan dia dengar, dia marah saya pula. Apa pasal kata jabatan kami lemah padahal kami selalu membuat inspection. Okey, ini sebagai analogi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.